Blueprint. Blue tu biru kan. Blueprint itu adalah apa yang sudah ada dalam diri manusia. Blueprint. Manakala doktrin itu apa yang disodorkan, yang diberikan kepada manusia. Oh, kamu ni kan begini begini begini, itu ilmu doktrin. Tapi kalau blueprint itu adalah asas seorang manusia. Ini dia lahir ke dunia dah doktrin dia, blueprint dia begini. Ini diri kita yang sebenar, blueprint. Okay, next. Ini kelas saya, biasa saya buat ini. Ini yang keberapa ni dengan PPT paling utama. Jadi dari ilmu cap jari ini kita akan dapat mengenali watak dan bakat. Ada dua benda Sebenarnya ada tiga. Watak dan bakat. Apakah Cikgu, ya. suara gema. Suara gema. Okey. Testing. Gema lagi. Mari tak gema. Apakah bakat manusia? Jadi ada orang membuat 9. Ini 9 ni. Bahkan ada 10. Ada tambahan. Bakat naturalis. Naturalis ini kalau kita buat ujian psikometrik ada naturalis. Naturalis itu apa dia? Kecintaan manusia pada animals, plants and nature. Dia suka pada haiwan-haiwan, kucing. Cikgu suka tak haiwan kucing? Suka tak pada tumbuh-tumbuhan? Biasanya dia sekali ni, dia satu package. Binatang, tumbuh-tumbuhan, cucuk tanam. Ini bakat naturalis manusia. Bakat ini kalau kita buat ujian psikometrik kita boleh tahu. Tapi itu kalau budak tu jujur jawab, tapi kalau dia menipu itu tidak valid. Tetapi melalui ilmu cap jari, karena ilmu cap jari ini tidak boleh dibohongi. Manusia tidak boleh menipu. Itulah cap jari dia. Kita boleh tengok dia punya bakat naturalis dia setinggi mana. Berapa persen. Okey, bakat yang kedua ni linguistik, bahasa. Kalau ikut jari itu kita ada 2 jari manis, linguistik, bakat bahasa, di mana seseorang itu pandai berbahasa, pandai mengatur bicara dia, boleh menulis jadi penulis. Ini pun tak semua orang berbakat. Ada orang tu dia tak pandai cakap kan, ilmu ada, ataupun ada orang tu gagap. Selebihnya bakat visual spatial, bukan spatial itu boleh menangkap dengan cepat bentuk-bentuk, design, grafik, visual. Ni orang-orang seperti ini dia sangat suka pada gambar. Kalau beli telefon, nak beli telefon yang mahal-mahal supaya gambar dia cantik. Saya selalu menasihatkan guru-guru sekolah, guru perempuan, tak payahlah beli telefon mahal-mahal cikgu sampai 3-4 ribu. Ambil gambar pun tak pandai. Ambil gambar, tekan kat mana ni? Ambil gambar blur, tak tahu. Tak ada guna beli telefon mahal-mahal, beli yang 1000 lebih sudahlah. Kalau tak pandai guna. Tapi ada manusia tu dia suka pada gambar, suka. Dia tengok sikit, cuba ambil gambar aku, dah ambil. Allah, tengok. Allah, gemuk, delete. Dia tak suka gambar tu. Kerana dia seorang yang sangat tinggi pada visual. Okey, bawah sebelah kiri, bakat kinestetik. Itu macam mana seseorang itu boleh excellent dalam performing sport. Orang yang dia panggil laju dalam cara bertindak dia, tak duduk diam lah. Budak tak duduk, budak kinestetik. Atlet, seorang yang body movement, pergerakan body dia. Ada orang tu tak seperti ini. Saya pun bukan jenis orang kinestetik sangat, tak ada. Kalau cikgu Jinggo tu, dia banyak mengajar tentang joget-joget kan. Dia mungkin dia seorang tinggi dalam ini bakat kinestetik. Kemudian musical. Musical ni dia jari inilah jari kelingking tadi. Kalau jari sebelah kanan itu dia mengarah ke otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri. Jari kiri mengarah ke otak sebelah kanan, itu bahagian bahasa. Inilah jari kiri ni. Kita boleh tengok seseorang itu dari segi bakat musical dia tu di jari manis kiri. Seorang penyanyi, boleh buat lagu, bersajak, ataupun dia pandai berlagu, bukan lagu-lagu Siti Nurhaliza,
tapi lagu-lagu azan, azan-azan yang sedap. Ada orang tu tak sedap azan dia tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, straight. Dia tak ada seni. Tak ada seni. Ada orang tu ada seni. Apakah seni tu boleh dipelajari? Boleh. Boleh dipelajari. Cuma orang-orang yang terlahir dengan bakat musical ini, dalam diri dia sudah ada bakat itu. Dia boleh cipta lagu. Berbanding orang yang tak ada bakat, dia kena kejar dan memakan masa yang agak panjang sekali. Okey. Nanti kita pergi juga satu persatu di mana nak tengok bakat jari, bakat visual spasial, bakat naturalis, bakat kinestetik. Okey, ini biru bawah, bakat logical matematik. Seorang yang cemerlang dalam matematik dan cara berfikir. Ini biasanya orang-orang yang boleh bekerja di bank, bankers dan accountant. Di mana nak tengok? Yang ini kita tengok di jari telunjuk sebelah kanan. Ya, jari telunjuk sebelah kanan untuk melihat seseorang yang sejauh mana dia punya logika dia tinggi. Kemudian yang tengah ni bakat intrapersonal. Yang ni cikgu-cikgu kaunseling tak boleh nak terangkan ini. Tak boleh nak terangkan pada majikan dia berapa banyak budak yang bakatnya tinggi intrapersonal sebab dia tak tahu apa benda ni intro ni. Apa benda ni? Intrapersonal itu adalah ability to understand one inner feeling and have self realization. Beginilah cara seseorang itu dia memahami diri dia sendiri. Sejauh mana intrapersonal dia memahami, mengurus diri dia, understand dia memahami diri dia. Dan kalau interpersonal itu adalah sejauh mana dia mengenali, dia dengan orang lain. Macam mana dia boleh masuk dengan orang lain. Ability to organize people, dia boleh mengurus manusia. Group, activities and social relationship, dia boleh menguruskan group, activity dan tak semua orang bila kita buat satu group ini, cuba duduk dalam satu group, cuba buat satu logo. Adalah 4-5 orang buat logo, yang lain tu duduk je. Dia tak boleh masuk dalam grup. Ada orang seperti itu kan. Dan orang-orang yang seperti ini, yang mempunyai bakat yang tinggi dalam interpersonal ini, dia boleh menjadi leaders, menjadi pemimpin dan juga social worker, bekerja di bidang-bidang sosial. Okey, untuk apa kita belajar ilmu cap jari ini? Yang pertama, kita boleh kenali diri kita. Bila kita kenal diri kita, kita boleh kenal orang-orang sekitar kita. Automatik. Bila dah kenal diri ni, kita akan kenal orang lain. Bahkan mungkin cikgu-cikgu tahu di sini ada satu kalimat man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang sudah kenal diri dia, bukan sahaja orang keliling dia, Tuhan pun dia kenal. Man arafa nafsahu, barang siapa sudah kenal siapa diri dia, bakat diri dia, watak diri dia, kelemahan diri dia, dia akan kenal siapa Tuhannya. Tinggi. Ilmu ni boleh pergi sampai tahap tinggi. Dah kenal diri. Dan yang penting kita boleh kenal significant other dalam hidup kita ni. Apa tu significant other? Orang-orang yang sangat penting dalam hidup kita, yang kita jumpa hari-hari. Ini perlu kita kenal. Oh, macam tu dia tu patutlah. Kejap-kejap mudah menangis, kejap-kejap pantang ditegur. Jadi kita kena kenal orang ini. Oh, tak boleh tegur rupanya, tak boleh kita membebel rupanya, tak boleh kita merepek rupanya dia ni. Oh, patutlah. Jadi kalau kita tak ada ilmu ni, sepanjang hayat bergaduh. Nampak tak? Sepanjang hayat bergaduh. Kerana kita tidak mengenali orang lain. Jadi siapa orang keliling kita ni? Isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Anak murid tu nombor 2. Ni yang pertama ni. Okey, bila kenal diri, kita juga boleh mengenali bakat dengan ilmu cap jari ni. Bakat. Oh, bila boleh kenal bakat anak kita ni dari segi dia punya ketokohan, dari segi bercakap, kita sudah boleh nampak masa depan dia. Masa depan dia kita boleh nampak begini, maksud saya ni kita boleh terbayang-bayang dah, aku nak hantar anak aku ni sekolah mana nanti. Bila dia besar, masuk universiti, jurusan apa nanti. Kalau kita dah tahu anak kita tu lemah bahagian bidang bercakap, tak payahlah hantar jadi cikgu. Jadi cikgu paksa dia jadi pensyarah, jadi cikgu sekolah memandu tu boleh lah kan. Nampak dah dia punya jari dia tu ada lorekan double loop. Jadi bila dia bercakap saya gagap, jangan paksa-paksa dia, tak payah. Anak ini yang gagap ini bidang dia lain. Gitu.
Kita boleh merancang masa depan. Dah, boleh rancang dah. Rancang, plan masa depan anak-anak. Apakah terjadi yang kita rancang itu cerita lain. Okay, siapakah anak kita di masa depan? Apakah polis, apakah petani, apakah kontraktor, apakah engineer, apakah Tok Mudim dan sebagainya. Boleh rancang dah. Ada yang jadi Tok Mudim. Okey, boleh merancang masa depan anak untuk mencapai kehidupan lebih gemilang. Jadi hari ini ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa semua, orang-orang di barat, mereka telah memulakan hal seperti ini. Mereka telah mencari bakat anak mereka ni melalui syarikat tadilah. Mereka pergi jumpa syarikat, minta tolong cap jari anak dia, dan ada yang panggil, macam di Indonesia, panggil datang ke rumah, tengok anak saya ni, dan mereka sudah merancang anak mereka, rancang masa depan anak mereka. Okey, yang ketiga, yang keempat, bila kita sudah memahami diri kita, kita faham bakat, faham orang lain, kita memahami sesungguhnya kita tidak mampu mengubah orang lain, sebagaimana orang lain pun tidak mampu, tidak boleh mengubah kita. Betul tak? Kita adalah kita, orang lain tak boleh ubah, dan orang lain adalah orang lain. Abu Bakar adalah Abu Bakar, Umar adalah Umar. Dua orang ini watak berbeza. Watak berbeza. Mereka dilahirkan dengan watak yang berbeza. Satu lembut, satu keras. Namun kedua-dua mereka ini adalah dari 10 orang yang disebut sebagai ahli syurga. Jadi maksudnya begini, orang itu tidak perlu berubah, wataknya tak perlu berubah. Boleh aja watak keras, tapi di mana nak guna? Di mana nak guna watak itu? Lalu kita boleh menggunakan pendekatan sesuai dengan orang ini. Orang ini watak dia begini, orang itu wataknya begini. Jadi kita boleh menggunakan pendekatan yang sesuai. Okey. Jadi saya sudah mengajar juga pada anak-anak murid saya tentang ilmu cap jari ini. Jadi mereka dah kenal kalau tiga jari itu. Bahkan anak murid saya ni ada satu orang tu, dia boleh tengok cap jari orang lain, dia sudah boleh Hakim, ni jari apa ni? Loop cikgu. Ini wall cikgu. Dia boleh tahu semua dah. Sampai tahap tu. Okey, ni jari, mungkin tuan-tuan nampak tak? Dia punya lorekan-lorekan ini tak nampak halus. Okey, ini ada satu video. Ini gambar, ini video. Kita tengok video ni. Perhatikan video ini. Mengapa saya tunjuk video ini? Soalan saya, apakah semua yang ada di sayap kapal terbang itu dibuat tanpa tujuan? Di atas ni, yang bawah ni. Jadi sekecil apapun yang di kapal terbang ini, yang di sayap dia ni, ada dia punya fungsi dia. Ya kan? Ada fungsi dia. Jadi kalaulah kapal terbang ini diciptakan, setiap benda-benda ini ada fungsi dia, dan sayapnya ada fungsi dia, maka begitulah manusia ini Tuhan ciptakan, semuanya ada fungsi. Hanya saja kita yang tidak mengetahui apakah fungsi-fungsi semua itu. Okey, saya masuk ke part B. Ini ada 100 lebih slide, jadi agak panjang, 1.65 GB. Okey, ini orang-orang hebat yang telah datang belajar dengan saya. Yang ini mungkin tuan ada kenal ini. Profesor Dr. Hishamuddin. Beliau ni di UPM, dah pencen tapi masih
mengajar lagi ilmu-ilmu di Universiti Radia Kontrak, dan beliau datang berjumpa saya dalam satu majlis ilmu untuk belajar. Ini profesor ni. Melalui kursus feminist analysis ini saya dapat banyak manfaat terutama sekali dapat kita menghormati personaliti seorang dan tidak seperti Jadi kata beliau dapat mengenali potensi personaliti seseorang. Yang ini Dr. Yusuf Rabu. Okey, untuk sidang pendengar sekalian, baru-baru ini Dr. Yusuf telah mempelajari ilmu tentang fingerprint. Jadi ramai lagi yang tak tahu dan ada lagi di kalangan kita ini yang tak tahu, tapi kan macam ilmu ini ilmu hamalan gitu. Jadi kita minta penjelasan Dr. Rabu, Dr. Yusuf bin Rabu yang sudah belajar ilmu ini. Okey, fingerprint ni satu ilmu yang hebat. Ini bukan ilmu ramal nasib, bukan. Okey, tapi satu ilmu yang di mana ilmu ini adalah fakta pada jari kita, di mana jari kita ada bentuknya dan bentuk itu menentukan seseorang itu punya potensi diri, kekuatan dia. Yang paling penting kalau bagi student-student kita boleh tahu ataupun kita sendiri kita boleh tahu kita banyak guna otak sebelah otak kiri. Okey, bahkan kalau kita guna alat untuk cap jari menggunakan satu saya punya software ni, software fingerprint analysis, kita boleh tahu sejauh manakah otak manusia ni, otak kita sendiri ni